Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya untuk subjek kajian tindakan dalam pendidikan, Dr. Azlina Abdul Aziz serta rakan-rakan seperjuangan saya di sini. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Peningkatan Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik dalam kalangan pelajar tingkatan 2 melalui program latihan dalam talian. Sebelum dimulakan, izinkan saya untuk mengenalkan ahli kumpulan 8. Dimulakan dengan saya Muhammad Saiful dan kita ada Nur Fatihah, Anis Zahidah, Hanis Sofia dan yang terakhir ialah Fatih Musfira. Sebelum kita mulakan lebih mendalam mengenai tajuk kami ni, apakah kita lihat dulu video ringkas mengenai tajuk kajian kami ni? Dalam video ni akan diterangkan fasa-fasa program latihan dalam talian. Jom kita tonton. Susah betul soalan matematik ni. Apa jawapan untuk soalan ni Fatihah? Entahlah, saya pun tak tahu. Saya dari dulu lemah subjek matematik ni. Musfirah tahu ke? Kalau Fatihah tak tahu, saya lagi dah tak tahu. Hentam je lah kawan-kawan. Itulah waktu Cikgu Anis mengajar dekat depan, kita semua sibuk borak-borak dekat belakang. Nampaknya ramai pelajar dari kelas tingkatan 2 Ibn Rushd yang masih lemah untuk menyelesaikan masalah matematik. Data menunjukkan keperluan yang jelas untuk pelajar menjalani program latihan dalam talian yang mungkin boleh meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik. Murid-murid sekalian, saya sudah menanda borang jawapan awak semua untuk soalan matematik semalam. Saya mendapati awak semua masih lagi lemah untuk subjek matematik ini. Jadi, Cikgu merancang untuk membuat satu program matematik untuk kamu semua. Adakah kamu semua setuju? Setuju, Cikgu Anis. Okey, bagus. Awak semua menunjukkan semangat untuk belajar. Saya akan buat grup WhatsApp untuk program ini. Dan saya nak minta awak semua menjawab borang soal sidik yang akan saya hantar di WhatsApp nanti. Baik, Cikgu Anis. Okey, bagus. Modul pembelajaran atas talian untuk murid-murid sudah siap dirancang. Saya sudah masukkan topik-topik yang banyak pelajar mengalami kesukaran untuk menjawab. Antaranya ialah topik pemakturan, rumus algebra, sudut pedalaman dan sudut keluaran poligon dan masalah geometri. Baiklah semua. Saya telah pun siap merancang modul program pembelajaran matematik di atas talian untuk kamu semua. Sesi pembelajaran kita ni akan dilakukan di dalam aplikasi Zoom dan Google Meet. Mohon para pelajar untuk muat turun aplikasi ini di dalam peranti anda ya. Baik, Cikgu. Sesi pembelajaran atas talian kita akan berlangsung pada hari Isnin minggu hadapan. Saya harap kamu semua kekal bersemangat untuk belajar pada minggu hadapan. Saya betul-betul tidak sabar cikgu. Kami juga, Cikgu Anis. Selamat datang murid-murid untuk hari pertama kita mengadakan program ini. Terima kasih kerana menunjukkan minat yang mendalam terhadap pembelajaran matematik. Semua sudah bersedia? Sudah cikgu, saya berasa sangat teruja untuk belajar pada hari ini. Ibu dan ayah saya juga memberikan reaksi yang baik terhadap Cikgu Anis kerana sudi mengadakan program ini. Saya juga sudah bersedia, Cikgu. Selama ini saya tidak memberikan sepenuh perhatian terhadap pengajaran Cikgu di dalam kelas. Jadi, saya tidak sabar untuk menjalani program ini bersama Cikgu. Saya pula teruk dimarahi mak ayah saya terhadap prestasi subjek matematik saya. Jadi, kita mulakan, Cikgu Anis. Baguslah kalau semua sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Mengikut pada prestasi semasa kamu semua, saya dapat lihat kamu mempunyai penguasaan yang lemah terhadap beberapa topik. Jadi pada malam ni, kita akan pergi kepada topik pemakturan dahulu. Bolehkah murid-murid? Baik, Cikgu Anis. Dan sebelum cikgu terlupa, cikgu akan berikan kamu beberapa soalan matematik pada aplikasi Kahoot atau Quizy sebelum dan selepas aktiviti pembelajaran kita. Ini supaya saya dapat menilai prestasi sebelum dan selepas kamu menjalani program ini. Semua okey ke? Okey, Cikgu Anis. Baguslah murid-murid. Kamu semua telah menunjukkan peningkatan yang baik bagi subjek matematik.
Kemahiran kamu untuk menjawab soalan penyelesaian masalah matematik menunjukkan hasil yang amat bagus. Saya dapat grade A untuk subjek matematik, Cikgu Anis. Saya pun sama, cikgu. Mak ayah saya sangat bangga dengan saya. Program ini betul-betul membantu saya, Cikgu Anis. Saya betul-betul menyukai subjek matematik sekarang. Saya harap Cikgu Anis dapat teruskan program ini pada masa akan datang. Saya tumpang gembira melihat peningkatan prestasi kamu semua sepanjang program ini berlangsung. Sekarang, bolehkah kamu semua berkongsi pengalaman dan maklum balas mengenai program ini supaya cikgu dapat menambah baik program untuk masa yang akan datang? Menurut pengalaman saya, program ni betul-betul menyeronokkan. Saya ingatkan belajar matematik ni membandingkan kepala. Rupanya tidak begitu. Betul tu, Cikgu Anis. Selepas Cikgu Anis mengajar kami dengan penuh kesabaran, saya rasakan matematik adalah sebuah subjek yang menyeronokkan. Program ini amat bagus untuk kami, Cikgu Anis. Walaupun Cikgu Anis mengajar sedikit laju, tapi Cikgu Anis tidak meninggalkan kami. Cikgu terus bertanya pada kami sama ada kami faham ataupun tidak. Modul pembelajaran yang dirancang oleh Cikgu Anis juga amat bagus dan sesuai untuk kami. Tapi saya harap Cikgu Anis dapat mempelbagaikan lagi kaedah pembelajaran yang menyeronokkan. Berdasarkan kepada graf pengukuran kemahiran penyelesaian masalah matematik, semua pelajar memperoleh peningkatan dari segi grade mereka. Murid-murid yang menyertai program ini juga ada memberikan maklum balas terhadap kelemahan program ini. Saya akan menambah baik program ini berdasarkan data dan maklum balas pelajar. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kita semua telah berkembang sepanjang program ini. Nampaknya terdapat peningkatan yang baik. Wah, tengoklah peningkatan kita semua selepas menyertai program ni. Saya rasa lebih yakin untuk menjawab soalan matematik. Dan hasil ujian selepas intervensi juga menunjukkan peningkatan. Terima kasih, cikgu. Bagus. Tetapi mari kita lihat dengan lebih terperinci. Mari kita fokus pada aspek-aspek tertentu yang mungkin memerlukan peningkatan lebih lanjut. Cikgu Anis, mungkin kita boleh menumpukan lebih banyak pada topik trigonometri. Saya masih berasa sedikit keliru. Dan mungkin kita boleh adakan sesi tutorial dalam talian dengan lebih kerap. Sesi sebelum ni sangat membantu saya. Saranan yang bagus. Mari kita jadualkan lebih banyak sesi tutorial dan tambahkan fokus kepada trigonometri dalam modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ani Zahidah binti Zaidi. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan untuk kajian tindakan kami. Mata pelajaran matematik merupakan salah satu subjek yang penting di sekolah. Terdapat segelintir pelajar yang lemah dalam soalan penyelesaian masalah matematik yang memberi kesan terhadap grade mereka. Menurut Gurat 2018, pelajar perlu menguasai kemahiran penyelesaian masalah kerana perkara ini merupakan objektif utama dalam membantu pelajar menyelesaikan masalah yang mempunyai kaitan dengan kehidupan seharian mereka. Menurut Ismail 2021 pula, kemahiran menyelesaikan masalah matematik ini mempunyai kemahiran yang setara dengan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. Oleh itu, sejak dari sekolah rendah lagi, guru-guru perlu menekankan kepentingan penguasaan kemahiran penyelesaian masalah matematik ini kepada murid-murid. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Guru mempunyai pengalaman mengajar pelajar tingkatan 2 dalam mata pelajaran matematik. Kajian tindakan ini dilaksanakan dengan merujuk kepada kelemahan beberapa pelajar. Antaranya ialah pelajar tidak mampu menyelesaikan soalan matematik yang berbentuk penyelesaian masalah kerana sukar memahami kehendak soalan. Pelajar juga tidak meminati subjek matematik. Bagi mereka, subjek matematik adalah satu subjek yang susah untuk dipelajari dan difahami. Seterusnya, pelajar terlalu bergantung kepada guru kerana guru terlampau mudah memberikan jalan penyelesaian sekiranya mereka bertanya suatu soalan. Guru terus memberikan jawapan kepada pelajar dan tidak membiarkan para pelajar itu untuk menyelesaikan sendiri soalan yang mereka tidak tahu itu. Terdapat juga pelajar yang sering mengganggu rakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Hal ini menyebabkan rakan-rakan lain tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru mengajar di hadapan kelas. Selain itu,
Pelajar mempunyai kelemahan dalam soalan penyelesaian masalah kerana kurangnya latihan. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang terlampau sibuk bekerja pada zaman sekarang, kurang memberikan perhatian terhadap kerja rumah dan latihan yang telah diberikan oleh guru kepada anak-anak mereka. Jadi pelajar ni akan bersikap sambil lewa ketika menyiapkan kerja rumah kerana tiada siapa yang memantau mereka untuk melakukan kerja rumah ini di rumah. Akhir sekali, pelajar juga tidak menghantar kerja rumah yang telah diberikan oleh guru. Justru guru tidak dapat menyemak kerja rumah mereka kerana tidak disiapkan ketika mereka berada di rumah. Perkara ini menyebabkan guru dan pelajar itu sendiri tidak dapat mengenal pasti kelemahan sebenar mereka dalam soalan penyelesaian masalah matematik ini. Oleh itu, guru perlu mencari jalan penyelesaian untuk menarik kembali minat para pelajar terhadap subjek matematik ini. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah mengajar seiring dengan kaedah pembelajaran abad ke-21 dengan menggunakan bahan batu mengajar yang menarik. Dan akhir sekali, guru dan pelajar perlu berusaha bersama-sama untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Sfira binti Zulkifli, nombor matrik B127933. Saya akan membentangkan tentang fokus kajian dan objektif kajian. Untuk fokus kajian, oleh kerana kemahiran penyelesaian masalah matematik dalam kalangan pelajar tingkatan 2 Ibn Rushd perlu dititik beratkan, kami perlu mengambil langkah untuk mengatasi masalah 10 orang murid dalam kelas tersebut yang tidak dapat menguasai mata pelajaran matematik dalam menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan kaedah intervensi yang akan kami laksanakan, penguasaan kemahiran penyelesaian masalah matematik penting supaya pelajar berasa lebih yakin dan mampu menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Oleh itu, kajian yang dijalankan oleh kami berfokuskan kepada meningkatkan kemahiran pelajar-pelajar tingkatan 2 Ibn Rushd dalam menyelesaikan masalah matematik. Kajian ini sangat penting bagi murid supaya dapat mempraktikkan dan meringankan beban atau masalah yang dihadapi apabila melakukan latihan atau menjawab soalan matematik melalui kaedah intervensi. Seterusnya, kebarangkalian murid untuk melakukan kesalahan dalam subjek matematik akan menjadi rendah. Seterusnya adalah objektif kajian. Terdapat dua jenis objektif yang disenaraikan dalam kajian ini. Yang pertama adalah objektif umum dan yang kedua adalah objektif khusus. Untuk objektif umum, kajian ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dalam mata pelajaran matematik. Untuk objektif khusus pula, kajian ini dilakukan adalah untuk yang pertama, memastikan 90% pelajar kelas tingkatan 2 Ibn Rushd mahir dalam penyelesaian masalah matematik. Dan yang kedua adalah memastikan pelajar kelas tingkatan 2 Ibn Rushd ini mahir dalam melakukan latihan dalam bentuk intervensi. Persoalan kajian, terdapat dua persoalan kajian iaitu yang pertama, apakah tahap kemahiran penyelesaian masalah pelajar kelas tingkatan Ibn Rushd sebelum dan selepas pelaksanaan program latihan dalam talian. Yang kedua, bagaimanakah pelajar kelas tingkatan Ibn Rushd mengaplikasikan dan mempraktikkan kemahiran penyelesaian masalah matematik dengan betul. Saya memilih kelas tingkatan Ibn Rushd untuk kajian saya, iaitu seramai 10 orang pelajar yang dipilih dan hanya 3 orang pelajar sahaja yang mahir dalam matematik. Saya memilih tingkatan Ibn Rushd kerana melalui pemerhatian saya semasa mengajar kelas tersebut dan telah dapati bahawa pelajar tidak mahir mengenai pengiraan serta tidak mempunyai minat dalam subjek tersebut. Oleh sebab itu, kajian saya memfokuskan kepada soalan matematik yang berkaitan dengan topik-topik dalam buku teks tingkatan 2. Bilangan pelajar iaitu seramai 10 orang mampu untuk memudahkan pelajar lebih fokus dan objektif kajian akan lebih tercapai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan sebuah teori pembelajaran yang memberi impak besar dalam bidang pendidikan, iaitu teori konstruktivisme. Teori ini diperkenalkan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky dan Jerome Brunet. Mari kita terangkan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip utama teori konstruktivisme ni.
Teori konstruktivisme ni menekankan pandangan bahawa pembelajaran adalah satu proses yang melibatkan pembinaan pengetahuan oleh pelajar melalui pengalaman dan pemikiran aktif. Pemikiran aktif ni merujuk kepada proses di mana pelajar tidak hanya menerima maklumat secara pasif, tapi mereka secara aktif terlibat dalam merumuskan, menganalisis dan memproses maklumat tersebut. Pelajar menggunakan pemikiran kritis, refleksi dan pemahaman peribadi untuk membentuk pengetahuan mereka. Dalam teori ini, pelajar juga dianggap sebagai pembina aktif pengetahuan mereka sendiri ni. Apa itu pembina aktif? Pembina aktif ni bermaksud pelajar tidak hanya menerima pengetahuan dari luar, tapi mereka juga bertanggungjawab untuk membina pengetahuan itu sendiri. Pelajar menggabungkan maklumat baru dengan pengetahuan yang sudah ada, mencipta hubungan dan membentuk pemahaman yang lebih mendalam. Seterusnya ialah teori pembelajaran kolaboratif. Adalah salah satu cara yang relevan untuk mengaplikasikan prinsip konstruktivisme. Ia menekankan kepentingan interaksi sosial dalam pembelajaran di mana pelajar dapat belajar melalui kerjasama dan pembincangan dengan rakan sebaya dan guru. Selain itu, teori konstruktivisme ni memberikan penekanan pada peranan aktif pelajar dalam proses pembelajaran. Pelajar bukan sekadar menerima pasif maklumat, tapi mereka aktif dalam membina pengetahuan dan pemahaman. Selepas itu, refleksi juga ditekankan sebagai komponen penting dalam pembelajaran di mana pelajar mengkritik dan menilai pengalaman mereka untuk memperkukuhkan pemahaman mereka. Seterusnya, kita akan pergi kepada teori pembelajaran kolaboratif. Suatu pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan kerjasama di antara pelajar untuk mencapai matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan. Bagaimana teori ini dapat diaplikasikan dalam konteks program latihan dalam talian? Mari kita teroka bersama. Teori pembelajaran kolaboratif ni menekankan pentingnya kerjasama di antara pelajar. Ini bermakna pelajar tu bekerjasama secara aktif untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks program latihan dalam talian ini melibatkan interaksi sosial antara murid yang dapat memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Berikutnya ialah teori pembelajaran kolaboratif dapat diaplikasikan dalam pelbagai cara, terutama melalui interaksi sosial. Dalam program latihan dalam talian ni, interaksi sosial ni antara murid menjadi aspek penting yang menggambarkan bagaimana pembelajaran dapat berlaku secara lebih berkesan melalui dialog, perkongsian idea dan kerjasama. Dalam konteks program latihan dalam talian, teori pembelajaran kolaboratif ni menegaskan bahawa pembelajaran melalui interaksi sosial dan kolaborasi antara murid dapat membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam. Pelajar dapat mengembangkan kemahiran pemecahan masalah yang lebih efektif melalui proses berfikir bersama dan bertukar-tukar pandangan. Peranan guru dalam teori ini adalah sebagai facilitator atau penyokong proses pembelajaran kolaboratif. Guru tidak hanya akan memberi maklumat tetapi juga akan menggalakkan dan memandu interaksi yang bermakna di antara murid. Kesannya, pembelajaran akan menjadi lebih dinamik dan berfokus pada pertukaran pengetahuan. Berikutnya, kita akan meneroka teori kognitif, suatu pendekatan pembelajaran yang menumpukan kepada proses mental dalam pembelajaran dan pemahaman. Khususnya, kita akan melihat bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran matematik untuk pelajar tingkatan 2. Teori kognitif ini memfokuskan perhatian kepada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran dan pemahaman. Ini merangkumi aspek seperti persepsi, ingatan, pemikiran dan kemampuan penyelesaian masalah. Dalam konteks pembelajaran matematik ni, aspek ni akan menjadi kunci dalam membina pemahaman yang kukuh. Teori kognitif memberi penekanan khusus kepada pentingnya pemikiran dan pemprosesan maklumat dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik. Pelajar akan diajar untuk memastikan mereka memproses maklumat matematik dengan teliti untuk memahami konsep secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan kecekapan penyelesaian masalah matematik ni, pelajar akan diajar untuk menggunakan pelbagai strategi kognitif. Ini termasuklah strategi pemecahan masalah, pengorganisasian maklumat dan mengenal pasti pola dalam masalah matematik. Penerapan teori kognitif dalam pengajaran matematik untuk pelajar tingkatan 2 melibatkan
memastikan bahawa proses pemprosesan maklumat ni dilakukan dengan teliti dan memberi tumpuan kepada pengajaran strategi kognitif untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik. Terusnya, tinjauan awal. Saya telah melakukan 4 kaedah, iaitu yang pertama, kaedah pemerhatian dalam kelas. Okey, kaedah ini adalah untuk menilai tingkah laku, interaksi atau kemahiran sosial pelajar. Melalui pemerhatian dan tingkah laku pelajar ini, saya dapati bahawa kebanyakan pelajar ni tidak menumpukan perhatian dan tidak fokus ketika guru sedang mengajar. Mereka juga sering terganggu oleh faktor sekeliling dan juga tidak mempunyai respon yang baik ketika guru mengajar itu, sama ada guru memberi soalan ataupun mereka bertanya soalan kepada guru. Ini menunjukkan interaksi dua hala antara guru dengan belajar tidak berlaku dengan baik ketika PDP dijalankan. Mereka juga sering melakukan hal-hal remeh ketika guru sedang mengajar, seperti berbual, tidur dalam kelas dan berlari-lari dalam kelas. Seterusnya iaitu analisis dokumen semakan buku latihan. Analisis dokumen ini sangat penting bagi mengetahui tahap pemahaman pelajar dalam subjek ini sebelum melakukan pendekatan berfokus. Pelajar perlu menyiapkan latihan dan menghantar buku latihan bagi memudahkan guru menilai tahap pengembangan belajar. Melalui analisis ini, kebanyakan pelajar tidak menjawab dengan betul berdasarkan kehendak soalan yang diberikan, serta kebanyakan soalan tidak dijawab, terutamanya soalan yang mempunyai pengiraan yang memerlukan rumus walaupun sudah diberikan. Mereka juga sering melakukan kesalahan kecil dan tidak mengambil berat mengenai simbol-simbol dalam matematik. Ini menunjukkan bahawa tahap pemahaman pelajar terhadap subjek ini berada di tahap yang sangat rendah dan sederhana. Seterusnya iaitu kaedah soal selidik. Saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar tingkatan Ibn Rushd bagi mengetahui masalah yang dihadapi serta mengetahui topik-topik yang kurang mereka kuasai. Borang soal selidik ini lebih mudah untuk dapatkan dapatan kerana kebanyakan pelajar segan untuk berinteraksi dengan guru jika menggunakan lisan. Dalam borang selidik ini, saya menggunakan skala Gottman iaitu ya dan tidak serta menggunakan soalan pertanyaan berstruktur bagi mengetahui pandangan pelajar terhadap matematik. Hanya 6 pelajar yang tidak meminati untuk belajar matematik kerana beranggapan matematik ini susah dan selebihnya iaitu 4 pelajar minat untuk belajar matematik. Selain itu, seramai 4 orang pelajar mahir dalam memahami kehendak soalan dengan menggunakan rumus dengan betul, manakala selebihnya tidak tahu dan kurang faham tentang penggunaan rumus dalam matematik. Kaedah yang terakhir iaitu ujian pra. Ujian pra telah dijalankan kepada 10 pelajar bagi menguji tahap pemahaman pelajar dari topik yang dipilih. Soalan ujian ini menerapkan soalan objektif dan subjektif untuk mengukur pengetahuan, kebolehan dan pemahaman pelajar terhadap topik yang diajar. Melalui ujian ini, saya dapat menganalisiskan tingkat pemahaman kelas secara keseluruhan dan individu. Ia juga dapat membantu dalam menyesuaikan kurikulum atau strategi pembelajaran agar sesuai dengan keperluan pelajar. Hasilnya, hanya 3 orang sahaja yang dapat melaksanakan ujian pengiraan dengan tepat, manakala selebihnya tidak menjawab kerana penggunaan rumus yang salah dan tidak memahami soalan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Ismail, P128153. Saya akan membentangkan tentang intervensi yang dicadangkan oleh kumpulan kami. Kumpulan kami telah memilih untuk menjalankan satu program untuk menyelesaikan masalah penyelesaian matematik bagi tingkatan 2 Ibn Rushd. Iaitu, kami menamakan program ini sebagai modul intervensi matematik digital untuk menyelesaikan masalah ini, di mana kami akan menjalankan program ini di luar waktu kelas
dengan menggunakan aplikasi media sosial iaitu WhatsApp. Okey. Kami akan mewujudkan kumpulan WhatsApp dengan memasukkan 10 pelajar yang terpilih dalam program ini, dan kami akan memberi sedikit taklimat program kepada pelajar, dan seterusnya kami akan mengedar modul latihan pengukuhan, dan selepas itu kami akan berkongsi maklumat tentang subtajuk yang pelajar lemah, dan akan berkongsi melalui cara yang lebih menarik seperti perkongsian video daripada YouTube ataupun sebagainya. Okey. Seterusnya kami akan meminta pelajar untuk membuat aktiviti pengukuhan, dan selepas itu aktiviti pengukuhan dalam modul latihan pengukuhan tu, dan setelah itu kami akan membuat aktiviti lain yang menarik seperti menggunakan kaedah menggunakan aktiviti quiz online. Okey, dan seterusnya kami akan dah habis membuat latihan quiz apa semua tu, kami akan membuatkan perbincangan bersama-sama tentang soalan dan jawapan yang jawapan latihan yang betul lah. Dan akhir sekali kami akan membuat penilaian pada setiap murid lah. Sekarang kita akan pergi ke slide cadangan penilaian. Pertama ialah sesi refleksi bersama dan soal jawab melalui aplikasi komunikasi. Dalam sesi ini, pelajar akan dijemput untuk berkongsi pengalaman dan cabaran mereka dalam pembelajaran matematik. Tujuan sesi ini adalah untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar mengenai titik kekuatan dan kelemahan mereka dalam penyelesaian masalah matematik. Sesi refleksi bersama juga akan memberi peluang kepada guru untuk mendapatkan maklum balas secara langsung daripada pelajar. Maklum balas ni adalah kunci untuk menyelaraskan program latihan dengan keperluan dan cabaran yang dihadapi pelajar. Penggunaan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp atau Zoom akan memudahkan pelajar untuk bertanya soalan atau memberi respon secara individu. Ini mencipta ruang terbuka bagi setiap pelajar untuk meluahkan pandangan dan pertanyaan mereka. Aplikasi komunikasi ini juga akan membolehkan guru memberikan penjelasan tambahan secara langsung dan memberikan bimbingan peribadi kepada pelajar. Ini akan dapat membantu dalam penyelesaian masalah individu dan memberikan sokongan yang diperlukan. Yang kedua ialah penggunaan soal selidik pasca intervensi. Melihat pandangan dan pengalaman pelajar, kita akan menggunakan soal selidik pasca intervensi ini untuk meraih pandangan dan pengalaman pelajar tau. Soal selidik ini direka untuk menilai kepuasan pelajar terhadap program dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pandangan mereka tentang peningkatan kemahiran penyelesaian masalah. Soal selidik ini akan memfokuskan pada aspek kepuasan pelajar terhadap program latihan dan pandangan mereka mengenai sejauh mana kemahiran penyelesaian masalah matematik mereka telah meningkat selepas intervensi. Selain itu, soal selidik ini juga akan menyelidiki persepsi pelajar terhadap kaedah pembelajaran yang digunakan dalam program latihan. Ini membantu untuk memahami sama ada pelajar ni merasakan kaedah pembelajaran tersebut relevan dan efektif. Untuk mendapatkan data yang lebih kuantitatif, kita akan menggunakan kaedah statistik dalam menganalisis prestasi pelajar. Ini termasuklah mengukur peningkatan kemahiran penyelesaian masalah matematik secara kuantitatif untuk memastikan keberkesanan intervensi. Analisis data juga akan melibatkan pembandingan prestasi pelajar sebelum dan selepas intervensi. Ini akan membantu kita menilai dengan lebih tepat sejauh mana kemahiran penyelesaian masalah matematik pelajar telah meningkat selepas penyelidikan. Ketiga ialah program pemantauan dan sokongan berterusan. Program ini bertujuan memberikan bantuan dan bimbingan yang berterusan kepada pelajar yang menghadapi kesulitan dalam pembelajaran matematik. Ini melibatkan usaha berterusan untuk memastikan setiap pelajar dapat mengatasi cabaran mereka. Kelas tambahan dalam program ini memberikan pendedahan tambahan kepada konsep-konsep matematik yang mencabar.
Dalam persekitaran kumpulan kecil, pelajar dapat fokus pada pembelajaran mendalam dengan bantuan guru. Ini akan dapat membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka. Bimbingan peribadi adalah aspek penting dalam program ni. Melalui interaksi individu antara guru dan pelajar, guru dapat memberikan bimbingan khusus berdasarkan keperluan dan tahap pemahaman pelajar. Ini membolehkan penyesuaian yang lebih baik kepada keperluan individu. Program mentorship melibatkan pelibatan pelajar berpengalaman atau cemerlang sebagai mentor. Pelajar yang lebih berpengalaman dapat memberikan bimbingan, berkongsi pengalaman dan memberikan sokongan moral kepada pelajar yang memerlukan. Ini membina semangat dan pembelajaran antara rakan sebaya. Melalui pemantauan berterusan, program ini membolehkan guru mengenal pasti pelajar yang memerlukan sokongan tambahan. Dengan ini, langkah-langkah sokongan boleh disesuaikan untuk memastikan setiap pelajar dapat mencapai pemahaman matematik yang lebih baik. Dalam slide ini adalah borang soal selidik yang akan kami gunakan untuk mendapatkan data daripada pelajar. Borang soal selidik ini digunakan untuk melihat persepsi pelajar terhadap keberkesanan program latihan dalam talian dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik. Borang soal selidik ini akan dihantar kepada pelajar selepas tamatnya program ni. Ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam situasi sebenar untuk memberikan maklum balas yang lebih berkesan. Borang soal selidik ini akan menggunakan 5 skala Likert kerana untuk memudahkan analisis statistik serta mudah untuk dianalisis dan dijelaskan. Untuk pembentangan selanjutnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya. Dipersilakan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang jadual pelaksanaan program kami, iaitu program modul intervensi matematik digital. Okey, pada minggu pertama dan kedua kami akan membuat penentuan keperluan, iaitu kami mengumpul data dan menganalisis data dengan menggunakan kaedah yang kawan saya bentangkan sebelum ini. Dan yang minggu kedua dan ketiga kami akan membuat mereka bentuk program dan sekaligus membuat persiapan untuk sesi tutorial dalam talian. Dan pada minggu keempat kami akan membuat pengenalan program di mana kami akan membuat sedikit taklimat dan mempromosikan program tersebut. Dan pada minggu ke-5 hingga ke-7 kami akan melaksanakan modul pembelajaran bersama pelajar yang terpilih, iaitu seramai 10 orang pelajar tingkatan 2 Ibnu Rushd. Dan sesi tersebut berjalan sepenuhnya secara dalam talian. Dan pada minggu ke-8 kami akan menjalankan ujian selepas pelaksanaan intervensi tersebut. Dan seterusnya pada minggu ke-8 juga kami akan membuat penyelidikan terhadap tindak balas pelajar setelah mengikuti program intervensi tersebut. Dan kami akan membuat penilaian dan penyelarasan. Dan akhir sekali kami akan memantau bagaimana pencapaian pelajar. Adakah pelajar tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka dalam subjek matematik. Dan perlu tahulah kalau mereka yang perlukan pemantauan dalam jangka yang panjang, kami akan menyediakan aktiviti secara berlanjutan. Saya akan bentangkan tentang anggaran pembelanjaan yang diguna pakai sewaktu kajian ini berlangsung. Kami menggunakan 4 sahaja perkara. Yang pertama iaitu kos internet yang berharga RM30. Dan yang kedua, kami membeli buku rujukan ataupun modul online sebanyak 5 modul yang berharga seunit RM1.50. Jadi jumlahnya menjadi RM7.50. Dan yang ketiga, kami membeli juga buku teks online dengan hanya bilangan 1 sahaja yang berharga RM5.
kenapa kami membeli buku teks ni adalah untuk memudahkan para guru dan pelajar untuk melihat contoh-contoh ataupun kaedah sewaktu pembelajaran matematik. Dan yang terakhir, kami membeli juga sedikit cenderahati kepada para pelajar yang menyertai kami punya kelas intervensi ini dengan bilangan sebanyak 10 cenderahati yang berharga satu unit RM2. Jadi jumlahnya adalah RM20. Jadi dekat sini kita boleh lihat jumlah keseluruhan yang kami guna, yang kami perlu adalah sebanyak RM62.50 sahaja. Itu sahaja, terima kasih. Kesimpulannya, kajian ini dijalankan untuk mengatasi kelemahan para pelajar dalam penyelesaian masalah matematik. Selain itu, guru-guru perlulah memberi bimbingan, perhatian dan sokongan kepada pelajar untuk membantu mereka mengatasi masalah ini. Secara tidak langsung dapat meningkatkan grade dan prestasi akademik mereka di sekolah sekiranya pelajar dapat menguasai kemahiran penyelesaian masalah matematik. Dan akhir sekali, kajian ini diharap dapat meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik terutamanya kepada pelajar tingkatan 2 di sekolah-sekolah menengah.